الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي والمسحيلة أتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah Quran pada khasal lain di bawah tajuk Tadabbur Surah Al-Dukhan siri 1. Yang belajar baris kita pada hari ini ialah huruf infak Masjid Darasah 18. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan hidayah kepada para pengajar kita dan kepada kita semua. Mudah-mudahan dijauhkan kita semua daripada malapetaka, musibah, fitnah dunia. Kabulkan semua hajat-hajat yang kita hajatkan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, surah Al-Dukhan termasuk dalam surah yang dipanggil surah Al-Murjiyat. Surah Al-Murjiyat makna surah yang dapat menyelamatkan kita dalam kubur sehinggalah ke akhirat nanti. Surah Al-Murjiyat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada 7 surah. Yang pertama surah Al-Lam Sajdah, yang kedua surah Yasin, yang ketiga suratul Dukhan, yang keempat surah Al-Waqi'ah, yang kelima suratul Mulk, yang keenam suratul Insan, yang ketujuh suratul Buruj. Ada 7 surah. Jadi siapa-siapa yang baca surah ni, iaitu surah Al-Lam Sajdah, surah Yasin,
Waqi'ah. Allahumma salli ala sayyidina Suratul Dukhan, Suratul Waqi'ah. Yang kelima Suratul Mulk. Yang keenam Surah Hal Ata 'alal Insan. Dan yang ketujuh adalah Suratul Buruj. Wasama idzatil buruj. Kalau kita baca surah ni hari-hari, hidup kita tak sengit, hidup kita seimbang, ibadat kita konsisten, istiqamah, kita akan lebih sedap. Kalau kita selalu bangun qiyamul lail, kita akan qiyamul lail. Kelebihan surah ni. Hari ini kita berada dalam suratul Dukhan. Dukhan makna asap. Surah ni ialah surah yang jadi peringatan kepada kita terhadap salah satu di antara alamat-alamat kiamat, iaitu Dukhan, iaitu asap. Asap ni, Dukhan ni tak berlaku lagi, akan berlaku di akhir zaman ni. Bila bila keluar asap ni, maka kita umat Islam disuruh untuk duduk dalam rumah, jangan keluar. Kalau keluar asap esok, kita jangan keluar rumah, duduk dalam rumah. Berapa lama masa asap ni akan duduk atas muka bumi? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dia akan jadi satu di antara 10 alamat kiamat yang besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dukhan ni bila dia keluar esok, dia memudaratkan orang kafir. Dia akan memudaratkan orang kafir. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila orang kafir menyedut Dukhan ni, jadi menyebabkan kematian. Tapi orang Islam jangan duduk di luar, duduk dalam rumah. Suratul Dukhan ni Nabi sebut dalam satu hadis, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu 70,000 malakin. Nabi kata, siapa-siapa pada waktu malam dia baca hamim ad-dukhan, dia baca suratul Dukhan, siapa-siapa baca pada waktu malam surah Dukhan ni, pagi esok dia jaga tidur, Allah jadikan 70,000 malaikat memohon ampun untuk dia. Jadi maknanya, siapa baca surah Dukhan pada waktu malam, dia bangkit pagi, dia jaga-jaga tu, dosanya dah diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dia akan melalui hari-hari yang dia lalui, bermula daripada hari pagi tu, dia sudah terampun pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman ni tidak ada benda yang paling besar yang dia teringin melainkan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita tak terampun, tak diampun oleh Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa akan jadi? Sekalipun dosa tu dosa kecil, kalau Allah tak ampun, tempatnya ialah di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, Nabi sebut, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatul jum'ah ghufira lahu. Surah ni terlebih lagi juga dituntut untuk kita baca pada malam Jumaat. Siapa-siapa yang baca surah ad-dukhan pada malam Jumaat, jaga esok, Allah dah ampun dosa dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana seorang tu Allah ampun dosa dia, maka rezekinya akan jadi murah. Dia akan dimurahkan rezeki, hidupnya mudah, hidupnya tidak melalui fasa-fasa susah, semua dimudahkan Allah. Kalaupun dia melalui episod-episod susah, pasti ada penyelesaian.
dan pasti Allah akan lepaskan dia daripada kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ni dimulakan dengan huruf, iaitu ha dan mim. Hamim. Jadi apa dia ha dan mim tu? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang paling tahu apa dia makna ha mim. Kata setengah ulama, Hamim ialah di antara nama-nama Allah. Jadi kita tak tahu apa dia makna Hamim. Terahsia pada sisi Allah. Qala wal kitabil mubin. Demi kitab yang nyata. Dalam ayat ni, dalam surah ni, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Al-Quran. Allah sebut wal kitabil mubin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah menceritakan tentang Al-Quran. Allah bersumpah dengan Al-Quran. Dan Allah sebut lepas sumpahnya wal kitabil mubin, demi Al-Quran yang nyata petunjuknya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Allah kata sesungguhnya kami ni li ta'zim, untuk membesarkan diri. Hanya Allah sahaja yang layak untuk besarkan diri dia. Kita tak boleh besar diri kita. Kita wajib mengecil dan menghina diri kita di hadapan Allah dan di hadapan siapa saja makhluk-makhluk Allah. Kita kena rendah diri. Allah memang layak dia membesar diri sebab dia Allah. Contohnya macam mak ayah dengan anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan mak ayah dengan anak. Kita ni anak buat lebih kurang dengan kita, menyombong diri kita, nak rendah diri. Sesuai tak mak ayah rendah diri ke anak? Dalam mak ayah pun tak sesuai. No? Mak ayah tak boleh minta maaf ke anak. Jadi tiba anak dia 3 rotan, betul ayah minta maaf anak. Jadi macam mana agak-agak? Rosaklah budak tu. Kalau nak buat sungguh. Kalau nak tibai, kalau nak didik sungguh. Marah. Lepas tu minta maaf pula. Teruk sangat tu. Tak sesuai. Tu macam mana cara nak didik anak? Taib. Bila dah marah dekat anak, kena dah serotan, salah Sayyidina Muhammad, kita kena kemas lagi, handak lagi rotan ni. Sakit tak kena rotan? Sakit mak. Nak lagi rotan? Tak mau dah. Jangan buat dah. Okey. Jangan pergi sambung. Mak minta maaf nak. Rosak budak tu. Cara macam mana? Petang lagi, salah Sayyidina Muhammad, kita kata dekat anak kita marah pagi tu, abang nak makan buah petang lagi. Mak nak pergi kedai ke, nak pergi kedai mana-mana ke, jom. Tu dia panggil cara. Faham? Maknanya bila kita marah, kita center kita dia panggil counselling balik, pujuk balik. Tu baru jadi tarbiyah macam tu. Salah Sayyidina Muhammad. Okey, kalau mak ayah pun tak sepatut minta maaf dekat anak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang minta maaf dekat anak ni berarti tak betul didikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, makna tak boleh merendah diri kita. Kita tak boleh merendahkan diri kita depan anak kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi bukan bermakna Allahumma tak boleh buat. Mak ayah ni dah lebih merendah diri dah.
ala sayyidina Muhammad. Tu duk basuh berak anak tu rendah diri. No? Ala basuh berak anak. Lepas tu mak masak nasi. Tu rendah diri tu. Ayah pergi kerja dengan menggunakan tulang pak kerat. No, pergi duduk tengah panas buat kerja tu. Tu habis dah tu. Baik. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam perkara didikan tak boleh tunjuk, tak boleh tarik balik kemarahan. Baik, Allah Subhanahu wa taala membesarkan diri dia. Allah kata inna, sesungguhnya kami anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di dalam yang penuh dengan keberkatan, di malam yang diberkati. Taib. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kesesungguhnya kami, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah menggunakan kami ini bukan Allah dengan malaikat. Semuanya kami. Dulu waktu saya budak-budak, bila Allah sebut kami, kan kita baca surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna, ingatkah Allah dengan malaikat? Sebenarnya wa ja'alna tu dia dah, diri dia dah, dia besarkan diri dia, dia perhebatkan diri dia, dia agungkan diri dia, sebab hanya dia yang layak untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk membesar diri. Qala inna anzalnahu. Jadi Allah dengan Quran ni, Allah mengagungkan dirinya sebab besarnya Quran tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah mengagungkan dirinya sebab hebat Quran tu. Dan Allah sebut inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkati. Mubarakah, malam yang diberkati. Jadi kata ulama, malam yang diberkati itu, kata mufassirin, ialah malam Lailatul Qadar, malam 17 Ramadan, malam diturunkan Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diturunkan Al-Quran tu ialah datang daripada sisi Allah. Al-Quran ni ialah kalamullah. Al-Quran ialah kalam Allah. Kalam Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan kalam itu untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia di bumi, di muka bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah mulakan dengan Al-Quran, diturunkan 5 ayat daripada suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat. Al-Quran ini kedudukan surah-surah dia tu ialah diatur oleh Tuhan. Fatihah, Baqarah, Ali Imran, Suratul Nisa, naik kata sampai last sekali qul a'udzu birabbin nas. Semua tu Tuhan letak dah, bukan Nabi letak. Dia panggil tauqifi. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad Allah letak. Lepas tu turun dia macam puzzle tu. Masalah Sayyidina Muhammad turun, dia bukan turun suratul Fatihah dulu, Iqra dulu. Iqra dulu nak habis dah tu, Juzul Ammar tu, soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu dah dalam tempoh 23 tahun dia turun, lepas tu turun sampailah penuh Al-Quran tu dengan, kalau 114 ayat, kalau 110 ayat, maka dia turun sampai lengkap. Sampai lengkap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam tempoh 23 tahun sampai
puzzle itu sudah pun sempurna. Dan dia turun mengikut isu-isu semasa Quran. Allah, saya nama. Itu dia panggil asbabun nuzul. Sebab turun Al-Quran. Dulu waktu mana Ustaz Fadil Nur ada dulu, ada satu ilmu saya ingat sampai hari ini. Orang ni, ada orang dia kata apa, ceramah. Ceramah ni duk kira ceramah isu semasa aja. Duk ceramah ikut isu semasa. Dia orang petikai, ada orang ceramah, dia ceramah tu isu semasa semua. Ataupun mengajar kait dengan isu semasa. Kata Ustaz Fadil, tu salah petikai. Al-Quran diturunkan ikut isu semasa. Salah Sayyidina Muhammad. Tu mana Quran ni hidup. Bila berlaku macam ni, turun ayat tu. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu kumpulan orang Yahudi berjumpa dengan Rasulullah. Bila mereka berjumpa dengan Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka nak kenal Nabi. Mereka nak tanya kat Nabi berkenaan ruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kamu berkenaan ruh. Mereka nak tengok Rasulullah, nak tengok ilmu Rasulullah. Kalau Nabi kata ruh tu hak ni, mereka nak kata hak ni. Kalau Nabi kata ruh tu hak ni, mereka nak kata hak ni. Mereka nak kenal Nabi. Jadi ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka main tanya Nabi berkenaan dengan ruh. Ruh ni yang kita faham, ruh dalam diri kita, ruh kita, ruh manusia. Tu ruh yang biasa kita faham. Kalau Nabi kata hak tu, mereka ada makna lain kepada ruh, iaitu Jibril pun disebut dengan ruh juga. Apa dalam inna anzalna tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Malam Qadar, malam turun malaikat semua, dan malam itu turun juga ruh. Ruh tu maknanya malaikat Jibril alaihissalam. Kalau Nabi kata ruh, ialah ruh dan jasad, Muhammad, kami bukan masuk tu, kami masukkan Jibril. Maknanya suruh ni dia turun mengikut isu. Perkara apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang diperkatakan, yang ditanyakan, maka itu yang Nabi kita memberi jawapan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bila ditanya, Nabi akan tunggu. Nabi tak terus memberi jawapan. Sebab Nabi tak cakap ikut hawa nak. Nabi tak cakap mengikut hawanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap ikut yang Nabi nak, tapi Nabi bercakap apa yang diwahyukan oleh Allah pada dia. Kalau orang tanya, Nabi tak terus menjawapan, Nabi diam. Nabi tunggu. Mesti ada jawapan. Ketika tu turunlah wahyu. Berarti turunlah Al-Quran. Baik, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Mubarakah. Satu pendapat ulama. Di sana ada pendapat ulama yang mengatakan Quran ini diturunkan pada malam nisfu Sya'ban. Ada juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allah kata, inna kunna munzirin. Kami nak habaq ni. Kami nak inna kunna munzirin. Kami nak habaq ke apa? Kami nak bagi peringatan ni. Dengar peringatan kami. Kemana? Inna kunna munzirin. Berarti Quran diturunkan bersama dengan peringatan. Sebab itu Quran ni luar biasa. Mengajak Quran ni, orang yang jadi guru Quran jadi tercengih dengan sendiri, betul tak? Yang mengajak Quran belakang. No? Mengajar Quran, dia akan jadi cengih. Pasal Quran passion dia.
Allah salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, tu sang ngajak orang lah, ngajak anak kita sudah. Lepas khiyau, lepas khiyau. Tak boleh lagi lah. Cengih langsung. Tak baik pun mak tu. Baik pun ayah tu. Bila mengajar Quran ni cengih. Passion Quran. Lepas tu Quran ni siapa mengajar kena pegang kotan. Bukan nak tibai sangat, tapi nak rembah lantai. Rotan nanti yang jadi hancur tu bukan tibai orang, tibai lantai. Tak ada Sayyidina Muhammad. Tapi lama-lama kena juga. Kena juga sekali. Quran ni memang macam tu. Passion dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Quran, siapa yang mengajak tegas, boleh cepat. Kalau buat lambat, ajak Quran, lepas tu anak kata mak nak makan aiskrim, hampir makan. Lembut sangat. Tak boleh, baca sampai habis dulu. InsyaAllah anak cepat boleh Quran. Baik. Sebab Quran ni dia Salah Sayyidina Muhammad memang dia turun dahsyat, hebat. Dalam jenis-jenis wahyu yang Allah buat turun pada Rasulullah, ada satu jenis wahyu hak tu paling dahsyat sekali. Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, kalau turun wahyu hak macam tu, Nabi peluh pada musim sejuk. Jibril yang menurunkan wahyu pada Rasulullah SAW, pada banyak situasi malaikat Jibril waktu turun dalam bentuk dia merupa seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah ni sahabat Nabi yang paling handsome sekali. Kalau dia lalu di tepi rumah anak-anak dara, pakai nak tengok. Handsome Dihyah ni. Malaikat ni turun rupa Dihyah, tapi seorang sahabat pun tak nampak malaikat, kecuali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak salah ingat, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia saja yang pernah tengok malaikat rupa dengan Dihyah ni. Satu hari dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tengok Rasulullah, saya tengok Rasulullah, malaikat dia merupa Dihyah. Nabi kata, betul ke hang tengok? Betul Rasulullah. Kalau betul hang tengok, di akhir hayat hang buta. Jadi dia kata dia tengok 2 kali. Dia tunggu. Lepas Nabi wafat, dia hidup lama juga, sampai dia tua. Akhir hayatnya dia buta. Nah, abang kata, memang Nabi kata tu betul. Dia tengok memang malaikat Dihyah Al-Kalbi. Tapi ada kalanya malaikat tak main macam tu. Dia main macam cengih, dia kerah. Kalau dia main cara kerah tu, dia seperti salsalatil jaras. Makna seperti bunyi loceng. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti bunyi loceng. Bukan macam loceng gereja tu. Loceng ni macam ni. Dia bila kita keteng, dia keteng balik. Ya kan? Teng balik. Macam ni lah. Macam ni yang saya nak fahamkan. Apa? Mu. Pernah tak kau? Bergaul macam tu. Baik. Jadi kalau mai hak macam tu, masalah Sayyidina Muhammad, memang Nabi musim panas pun peluh. Bukan. Musim sejuk pun peluh. Ada seorang sahabat Nabi, waktu turun wahyu hak jenis tu, masalah Sayyidina Muhammad, duduk dengan Rasulullah, paha Nabi atas paha dia. Bila turun wahyu tu, subhanallah, dia rasa macam ketul batu besar duduk atas paha dia. Nak tarik tak boleh, beratnya. Kalau Nabi SAW, Sayyidina Muhammad, diturunkan wahyu tu, Nabi atas unta akan terduduk terum. Baik.
Jadi Nabi sendiri peluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau musim panas peluh lah, memang sah dah. Musim sejuk pun peluh. Dan hak tu paling hebat sekali. No? Dan kita bayang macam kata lah, macam bercakap bergaung kan, gitu. Jadi kita dengar tu akan rasa, bila macam tu akan rasa gerun, akan rasa hebat. Baik, hebat pasal apa? Kalau wahyu diturunkan dalam rupa Dihyah yang main, Dihyah tu rupa manusia, dia baca ayat Quran, Nabi pun baca balik ayat Quran tu. Sekali dia baca, sekali Nabi baca, lekat. Dia macam photostat, langsung Nabi boleh baca dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau wahyu hak jenis tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau turun dia, yang jadi hebat, yang Nabi rasa berat, yang Nabi sampai peluh Rasulullah tu, sebab Nabi manusia. Nabi nak menjangkau Jibril yang malaikat tu. Kita manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jibril rupa asai dia main tu. Dia tak rupa Dihyah, rupa dia. Jadi Nabi SAW sallallahu Sayyidina Muhammad, kita manusia ni ada manusia kemalaikatan, manusia malaikat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segi ibadah, Rasulullah ibadah seperti malaikat. Nabi berpuasa, Nabi puasa macam malaikat. Kita puasa kena buka. Nabi kalau puasa, Nabi ada kala Nabi tak buka. Nabi terus tak makan. Nabi tak bagi kita buat macam tu. Sebab Rasulullah Sayyidina Muhammad berpuasa tak buka tu makam Nabi. Kita tak buka akan habis ketak ni. Tak lutut habis, ketak-ketak siku habis. Lemah habis badan kita tak buka puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi memang kuat. Bayangkan ketika mana lepas korek kubur Khandaq. Para sahabat korek kubur Khandaq, jumpa seketui batu besar, lepas tukui ketui batu besar tu tak pecah. Lepas pergi habaq kat Rasulullah, para sahabat Rasulullah, kami jumpa seketui batu besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami ketuk tak pecah. Kami ni hak kami ramai-ramai ni, orang tu ketuk, orang ni ketuk, semua tak pecah. Nabi pergi, Nabi pegang penukui tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali Nabi katuk, mancak pula cahaya. Nabi katuk lagi. Bayangkan kekuatan yang ada pada Rasulullah. Akhirnya batu tu terpecah. Tu kekuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kekuatannya memang kuat. Allahumma salli ala Sayyidina, memang kuat. Apa nama hak Nabi minta nak gusti dengan dia? Rukanah. Rukanah ni dia orang kuat di Madinah. Dalam bergusti mana ada orang dapat tewaskan dia. Nabi jalan-jalan jumpa ada Nabi kata, Rukanah, hang kuat ke? Kuat Rasulullah. Hang melawan aku. Hang melawan aku. Dia kata boleh. Nabi katakan, hang lawan aku, hang kalah, hang masuk Islam. Dia kata okey. Lawan dengan Nabi SAW. Letak lengan ni tak bergerak pun Rasulullah. Dia yang berempulah. Nabi senang. Akhirnya Nabi kalahkan dia dan masuk Islam. Ni kekuatan kemanusiaan ada pada Rasulullah. Di sana ada manusia kemalaikatan. Kekuatan seperti kekuatan malaikat. Kekuatan, kalau kekuatan malaikat Jibril tu, dia cucuk kampung ataupun negeri ke Nabi Allah Lut.
dengan sebelah sayap dia masalah Sayyidina Muhammad, dia angkat sampai ke langit tu, sampai orang pening langit dengar kokokan ayam di kampung tu pun dekat dengan langit. Dia kalih, dia hempak, tak ada apa pada malaikat Jibril, kuat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terima wahyu tu, Nabi nak jangkau ke malaikatan. Nabi nak jangkau, Nabi manusia nak jangkau ke malaikatan. Tu yang sebab manusia ni soalan Sayyidina Muhammad tu sampai Nabi berpeluh-peluh. Dia respon kepada kemalaikatan tu soalan Sayyidina Muhammad. Itulah yang disebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Di Al-Quran datang sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Quran datang sebagai peringatan kepada orang yang tak mau mengikut akan petunjuk. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah sentiasa merahmati kita semua, selalu mandu kita ke jalan kebaikan, membawa kita kepada kebenaran, memisahkan kita dengan kebatilan, kita terpandu kepada jalan yang diridai oleh Dia, dijauhkan daripada kemurkaannya. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.